telah dibincangkan. So hari ini kita akan bincangkan esei soalan 10 dan soalan 10 ini adalah berkaitan dengan kadar tindak balas. Tajuk semasa di tingkatan 4. Dan dalam tajuk kadar tindak balas ini eksperimennya satu pun kita tak buat lagi ya, sebab tahun lepas tu bila masuk aja tajuk ni kita dah kita dah PKP ya. Jadi kita sempat habis belajar, sempat bincang soalan tapi kita tak sempat nak buat eksperimen. Okey, ini soalannya. Rajah menunjukkan dua situasi apabila serbuk kopi ditambahkan ke dalam dua gelas yang berbeza. So, ada dua gelas, satu ni air sejuk, dia dah nyatakan. Gelas yang satu lagi adalah air panas. Dalam menjawab soalan berkaitan dengan kadar tindak balas, apa yang kita perlu pertimbangkan adalah faktor-faktor yang akan mempengaruhi tindak balas. Ini sangat penting ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas, kita ada 4. Yang pertama kita ada saiz. Yang kedua kita ada kepekatan. Yang ketiga kita ada suhu. Dan yang keempat kita ada mangkin. Untuk ketiga-tiga faktor ni daripada saiz, kepekatan dan suhu, sekiranya ada perubahan dari segi saiz kan, saiz dia kecil. Maknanya pertambahan jumlah luas permukaan, pertambahan kepekatan, pertambahan suhu, apa yang akan berlaku adalah kadar tindak balas akan meningkat. So macam mana kita tahu kadar tindak balas akan meningkat? Apabila masa berkurang. Manakala bagi faktor mangkin ni dia sama ada, mangkin itu ada ataupun tiada. Kalau kita letakkan mangkin, yang kita belajar semuanya adalah positif mangkin, mangkin yang akan menunjukkan kadar tindak balas meningkat. So sama ada kita letak mangkin ataupun kita tidak letak mangkin. Dan dalam tajuk kadar tindak balas ini, apa yang penting juga ialah pelajar dapat menerangkan faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dengan menggunakan teori pelanggaran. Teori pelanggaran ni ialah yang telah cikgu ajarkan lah. Teori pelanggaran tu yang dia ada faktor, kita dah dapat kenal pasti faktor, kita huraikan faktor, seterusnya kita akan nyatakan frekuensi pelanggaran bertambah, nyatakan zarah-zarahnya, frekuensi pelanggaran berkesan bertambah yang akan menyebabkan kadar tindak balas bertambah. Dari segi formula, untuk kadar tindak balas ini dia mudah kerana kadar tindak balas ini formulanya hanya ada satunya, iaitu dia per dengan masa, dan yang di atas ini adalah kuantiti yang kita pilih. Kuantiti yang dipilih. Dan kuantiti yang dipilih ini boleh bahan, dia boleh hasil, dan sekiranya bahan akan berkurang, hasil akan bertambah. Dan untuk memudahkan pelajar, biasanya dia akan berikan tindak balas yang melibatkan pembebasan gas. Jadi gas ini kita dapat ukur dia kuantitinya. Kita boleh gunakan burette dan kita terbalikkan. Kita akan dapat kumpulkan gas setiap sela masa, sama ada 1 minit ataupun 30 saat, dan nanti kita akan dapat satu graf dan kita dapat menganalisa graf itu. So sekiranya hasil kita akan dapat macam ni. Kadar tindak balas dia tak banyak, itu sahaja. Yang penting pelajar boleh kenal pasti faktor. Seterusnya pelajar boleh menghuraikan dengan menggunakan teori pelanggaran, dan formula dia ini. So ada 3 benda sahaja. Okey, berbalik kepada soalan. Sebut kopi dalam gelas yang manakah akan melarut dengan lebih cepat? Okey, ini soalannya agak mudah lah kan. So gelas mana yang akan melarut? Tentulah yang pemilihan itu akan memberikan pelajar 1 markah. Gelas yang ada air panas. Okey, terangkan jawapan anda. Kenapa boleh bila air panas serbuk kopi akan melarut dengan lebih cepat? Dia berkaitan dengan faktor-faktornya adalah suhu. Maknanya suhunya lebih tinggi. Dan apabila suhu tinggi, apa yang akan berlaku? Peningkatan dari segi tenaga kinetik. Tenaga kinetik. Rata-rata ramai pelajar dia boleh jawab 2. 2 benda ni dia dapat berikan. Yang ketiga ni dia tidak dapat huraikan faktor itu. So setiap satu ni ada sebab dia lah kan.
Kalau dari segi saiz kecil, jumlah luas permukaan besar. Bila apabila kepekatan bertambah, jumlah bilangan zarah per molekul akan bertambah. Kalau suhu, tenaga kinetik meningkat. Kalau makin, tenaga pengaktifan akan berkurang. Jadi faktor-faktor ni kita kena tahulah apa kesan faktor ini ya. So barulah boleh dapat markah yang lengkap. Soalan esei ni tidak perlu kita jawab dengan panjang tapi dengan poin yang cukup. Okey, soalan B. 3 eksperimen telah dijalankan untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Jadual menunjukkan bahan tindak balas dan suhu asid hidroklorik yang digunakan. So kalau kita lihat kepada eksperimen ini ya, dia ada buat 3 eksperimen. Suhu dia 30, 30, 50. Maknanya faktor suhu akan mempengaruhi. So kalau kita lihat kat sini suhu dia 50, yang ini 30, 30, kemungkinan besar lah kan faktor suhu akan mempengaruhi, dan apabila suhu meningkat, tenaga kinetik bagi zarah akan meningkat, kadar tindak balas dia akan meningkat. So kalau kita lihat dari segi bahan-bahan yang digunakan, untuk eksperimen 1 dan 2 dia gunakan serpihan kepekatan asid. Untuk eksperimen 1 0.5, yang ini adalah 1.0, suhunya sama. Jadi kalau kita buat perbandingan eksperimen 1 dan 2, kadar tindak balas mana yang akan lebih tinggi? Tentulah kadar tindak balas eksperimen 2. Sebab apa? Suhunya sama, tetapi kepekatan asidnya untuk eksperimen 2 adalah lebih tinggi. Apabila kepekatan tinggi, bilangan zarah per unit isi padu akan meningkat, dan zarahnya kat sini bila ada asid, bilangan zarahnya adalah zarah ion hidrogen. Kalau kita bandingkan pula antara kepekatan yang sama ini 1 dan 3, kita akan dapat lihat suhu asid hidroklorik pada eksperimen 3 adalah 50, manakala eksperimen 1 adalah 30. Jelaslah kat sini kadar tindak balas kalau kita bandingkan antara 1 dan 3, 3 kadar tindak balasnya lebih tinggi kerana apabila suhu meningkat, tenaga kinetik bagi zarah-zarah akan meningkat. Zarahnya adalah ion hidrogen. Okey, kita pergi kepada soalan dia. Berdasarkan jadual 5, nyatakan semua faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dalam eksperimen 1, 2 dan 3. So tadi cikgu dah bincangkan, kita akan dapat lihatlah faktor dia tadi tu yang jelas. Yang pertama dan kedua tu ada faktor kepekatan. Kalau kita lihat pula yang ketiga tadi, dia ada faktor suhu. Okay, ada 2 faktor yang akan mempengaruhi kadar tindak balas untuk eksperimen 1, 2 dan 3. Seterusnya, tulis persamaan kimia yang seimbang bagi tindak balas eksperimen 1. Dan dalam tajuk kadar tindak balasnya telah kita pelajari pada tajuk-tajuk yang lain. Dan untuk tajuk kadar tindak balas, kita hanya perlu untuk mengira kadar tindak balas. Dan untuk yang ini, serpihan mamar dan juga asid hidroklorik ini adalah sifat kimia bagi asid, dan dia adalah tindak balas yang selalu keluar dalam peperiksaan. So marmar itu adalah kalsium karbonat tambahkan dengan asid hidroklorik. Sifat kimia bagi asid, apabila asid bertindak balas dengan garam karbonat, hasilnya adalah garam ikut asid, tambahkan dengan karbon dioksida dan tambahkan dengan air. Persamaan kimia tidak seimbang, terseimbangkan. Okey, ini adalah persamaan kimia yang mewakili tindak balas antara asid dan juga garam karbonat. Dan seterusnya dia minta untuk pelajar membuat pengiraan. So dalam eksperimen ni kita akan ada kepekatan dan juga isi padu bagi asid hidroklorik kita ada. Dan dia minta kat sini hitungkan isi padu gas yang dibebaskan. Gas yang dibebaskan adalah gas karbon dioksida. Jadi macam mana kita buat? Kita gunakan maklumat secara kuantitatif. Dekat mana persamaan kimia ni, yang boleh kita kira mol, kita kirakan mol. Lepas tu kita buat nisbah mol.
mol karbon dioksida kepada mol asid hidroklorik. Mol asid hidroklorik adalah 0.05. So 2 nisbah 1 kita bahagikan dengan 2. So kita akan dapat molnya ini ya. Dan isi padu gasnya macam ni. So step kita, kalau soalan berkaitan dengan pengiraan, ada 3 step. Cari mol yang boleh, nisbah mol, dan yang ketiga, kita kira apa yang diminta. Okey, sepatutnya yang ini pelajar boleh jawab. Pelajar lihatlah sikit nota pintar tu sebagai panduan kan. Pelajar akan dapat jawab. Ada pelajar sampai persamaan kimia pun dia tak boleh buat lah. Sebab ini adalah persamaan kimia yang mudah lah. Selalu keluar tindak balas antara asid ni, sama ada asid dengan garam karbonat, asid dengan logam. Ataupun satu lagi adalah asid dengan alkali. Itu adalah persamaan kimia yang menjadi kegemaran untuk soalan. Di samping adalah beberapa jenis tindak balas lagi yang selalu keluar dalam peperiksaan. Jadi pelajar kena fokuskan. Okey, so selesai yang kedua. Kita lihat yang ketiga. Bandingkan kadar tindak balas antara 1 dan 2. So 1 dan 2 tadi tu, faktor yang mempengaruhinya adalah kepekatan. Manakala 1 dan 3, faktor yang mempengaruhinya adalah suhu. 1 suhu, 3 ni 50 kan. Kat sini suhu dia 30. Yang ni kepekatan dia 1 kan. Yang ini kepekatan dia 0.5. Yang ni kepekatan dia 1.0. 2 lebih pekat. Terangkan jawapan anda dengan menggunakan teori pelanggaran. Jadi ada apa dalam teori pelanggaran? Ada satu muka surat dalam nota pintar yang telah cikgu ringkaskan untuk pelajar mengenal pasti setiap faktor dan cara untuk menguraikannya kan. Cikgu ada beri ni ya. Cuba semak balik nota pintar. Pertama, kita kenal pasti faktor. Yang kedua, kita huraikan. Yang ketiga, kita nyatakan frekuensi FP. Frekuensi pelanggaran antara zarah. Kita nyatakan meningkat. Dan dalam eksperimen ini, zarahnya kena dinyatakan. Setiap eksperimen zarahnya kena dinyatakan. Dalam eksperimen ini, zarahnya adalah antara zarah kalsium karbonat dan ion hidrogen. Lain tindak balas, lain jenis zarah. Kalau dia sebatian kovalent, dia molekul. Kalau dia sebatian ion, dia ion. Tapi kalsium karbonat ni walaupun disebatian ion, kita sebut dia zarah ion. Sebab dia adalah sebatian ion yang tidak larut. Ada cikgu terangkan hari tu. Dan kita nyatakan zarah dia ialah zarah kalsium karbonat. Jangan sebut molekul, jangan sebut ion. Sebab nak jadi ion dia perlu boleh terurai sedikit. Yang ini dia tak boleh terurai. Dia urai sangat sedikit. Jadi kita nyatakan dia sebagai ion. Dan 4, ulang ayat yang sama tetapi kat sini kita sebutkan frekuensi pelanggaran berkesan meningkat. Akhirnya nanti kadar tindak balas akan turut juga meningkat. So ada 10 markah, 5 untuk setiap satu. Dan untunglah kalau soalan ni pelajar boleh kuasai penerangan dengan menggunakan frekuensi teori pelanggaran kerana senang nak dapat 10 markah. Okey, kita lihat bagaimana dapat markah. Eksperimen 1 dan 2. Pertama, apabila perbandingan kita kena nyatakan yang mana kadar tindak balasnya lebih tinggi. So dalam contoh yang ini kita nyatakan eksperimen 2 lebih tinggi. Kita dapat 1 markah. Okey, nyatakan kenapa? Kerana kepekatan. Ini adalah faktornya. Seterusnya, huraikan faktor. So, apabila kepekatan meningkat, apa yang akan berlaku? Kita huraikan kat sini. Bilangan ion hidrogen per unit isi padu, dia lebih tinggi. Maknanya kepekatannya lebih tinggi. Kepekatan tinggi. Bilangan ion per unit isi padu lebih tinggi. Dia tidak boleh digantikan dengan ayat lain. Begitu juga sekiranya kalau saiz kecil, jumlah luas permukaannya
besar. Jadi benda-benda ini tidak boleh digantikan dengan ayat-ayat yang lain. Ayat-ayatnya perlulah ikut ayat yang telah diberikan. Kadang-kadang nanti dia tak terima jawapan yang lain. Okey, seterusnya apa tadi cikgu cakap? Frekuensi pelanggaran FB. FP. Dan perlu dinyatakan antara apa? Antara, yang ini tadi cikgu nyatakan, kalsium karbonat dan ion hidrogen. Dan last sekali, frekuensi pelanggaran berkesan. Lebih tinggi ya. So pelajar akan dapat 5 markah penuh. Dan bagus ya kita cuma hafalkan 3 ayat yang ayat dia tu, 3 ayat yang bawah tu. Yang kita ubah ialah ayat yang 2 yang di atas. Tengok contoh untuk eksperimen 1 dan 3 tadi ni, faktornya adalah suhu. Ini 30, ini suhu 50. Okey, pertama dalam perbandingan kita kena nyatakan kadar tindak balas mana yang lebih tinggi. So eksperimen 3 lebih tinggi. 1 markah kat sini. Faktor dia suhu. Larutan ni dia lebih tinggi. Huraikan faktor. Okey, kita huraikan faktor. Jadi apa yang akan berlaku sekiranya suhu itu tinggi, tenaga kinetik akan meningkat. Okey. Dan apa yang akan berlaku? Frekuensi pelanggaran antara tengok kalsium karbonat dan ion hidrogen. Dan akhir sekali frekuensi pelanggaran berkesan. So ayat yang sama, yang bezanya cuma dekat 2 ni sahaja. Ini bergantung kepada faktor. Sekiranya faktornya adalah faktor saiz, saiz kecil, jumlah luas permukaannya akan menjadi lebih besar. Dapat markah yang sama. Jadi kena ingatkanlah. Jadi sebelum setiap kali peperiksaan, baca balik supaya pelajar ingatkan ada 5 statement yang perlu dinyatakan dalam penerangan faktor bila kita terangkan kadar tindak balas mana yang lebih tinggi menggunakan teori pelanggaran. Okey, selesai dengan soalan nombor 10 kadar tindak balas. Okey, kita lihat pula soalan nombor 11. Berkaitan dengan soalan hidrokarbon, sebatian X adalah suatu hidrokarbon. So bila dinyatakan hidrokarbon, maknanya dia terdiri, sebatian ini terdiri daripada hidrogen dan karbon saja. Formula molekul bagi sebatian ini ialah C4H8. So kalau kita lihat kat sini, kita nak tahulah bila C4H8 ni dia siri homolog apa. Yang ada hidrokarbon ni sama ada dia alkana ataupun alkena. Formula AMP, kalau dia alkana adalah CnH2n tambah 2. Kalau dia alkena, dia ialah CnH2n dan dia ada ikatan ganda 2. Kat sini kita tak nampak ikatan dia ganda 2 ataupun tidak. Okey. So kita gantikan. Kalau karbon 4, H8. Kalau karbon 4, kat sini H dia akan jadi 10. Kalau dia adalah alkena, C4, H dia adalah 8. Jadi kita tahu bahawa siri homolog bagi C4H8 adalah alkena. Macam tu Bila dah tahu siri homolog ni dia mudahlah. Baru kita boleh tahu tindak balas apa yang dia boleh alami, ciri fizikal dia macam mana. Okey, yang pertama soalannya. Lukis formula struktur. Formula strukturnya macam mana? Formula struktur ni formula yang kembang. Kita nampak ikatannya. Bagi mana-mana 2 isomer X, nyatakan nama. Okey? Dia minta kita buat isomer dia. Apa konsep isomer? Isomer ni dia ada sama, dia ada beza. Formula yang sama dari segi formula molekul, ini adalah formula molekul C4H8. Tetapi formula strukturnya berbeza. Macam mana nak dapatkan satu markah dengan mudah? Kita buat formula struktur yang biasa.
Contoh macam ni lah. Ada 4 kan. Oleh kerana dia adalah alkena, dia mesti ada satu ikatan ganda 2. Pastikan satu karbon hanya ada 4 ikatan kovalen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yang ini hidrogennya perlu dinyatakan lah, perlu dituliskan semua. Ini satu cara untuk mencuri markah, mendapatkan markah untuk soalan berkaitan dengan isomer. Pastikan bilangan dia tu cukup lah. Karbon 4, hidrogen 8. Yang ini namanya adalah karbon 4, dia mula dengan but. Karbon, ikatan ganda 2 pada karbon pertama, but 1, ena. Macam mana dapat markah lagi? Daripada but 1 ena, kita jadikan but 2 ena. Kaedah dia macam mana? Kita pindahkan ikatan ganda 2. Tadi dia duduk pada karbon pertama kan? Sekarang kita dudukkan dia pada karbon ke 2. Macam tu. Okey, yang lain lengkap lah baru dapat markah. Dan macam mana nak dapat satu lagi markah? Okey, yang ini kena kemahiran lah. Tapi sebenarnya dalam soalan ni 4 markah dia berikan bila dapat nyatakan 2 formula struktur dan 2 nama. Yang satu lagi susahlah, kita kena bentukkan dia cabang. Dia kena jadikan macam ni. Baru dapat markah yang ketiga. Markah yang lain lah sekiranya ada. Nampak? Pastikan karbon ni 4. Itulah selalunya kesilapan pelajar. Dia tak letakkan karbon ni 4. Lepas tu dia tidak boleh menamakan dengan baik. Sebab apa? Dia bila kat sini dia tahu karbonnya 4, dia cenderung untuk menamakannya sebagai but juga. Patutnya bila kita dah ubah struktur, namanya boleh jadi tidak sama. Contoh yang ini namanya ialah 2. Cabangnya ialah cabang pada cabang kedua. 2 metil propena. Ini nama dia. Okey. So macam itulah cara menjawabnya. Sepatutnya berikan 2 formula struktur dan 2 nama. Jadi sepatutnya inilah pelajar jawab berikan 2 sajalah. Sama ada dia berikan ini, namanya ini but ena ataupun 2 metil propena. Dia akan membawa 4 markah kat sini. Okey. Seterusnya, soalan yang sama. Dia kata butena ini boleh terbakar dengan oksigen dan dia akan menghasilkan karbon dioksida dan air. Ini adalah persamaan kimia. Yang lengkap dapat 2 markah. Dan kita mengira dengan menggunakan maklumat secara kuantitatif. Yang pertama, kita cari mol. Yang kedua, kita guna nisbah mol. Dan yang ketiga, kita kiralah apa yang kita nak kira. Dia suruh kira isi padu karbon dioksida. Pengiraan ni tidak boleh pelajar tak kuasai. Kerana pengiraan ini adalah asas kepada dia asas kepada soalan yang peringkat tinggi tau. Peringkat tinggi yang paling sedikit lah. Peringkat aplikasi ya. Jadi pengiraan, menulis persamaan kimia, itu kemahiran yang mesti pelajar kuasai. Banyakkanlah buat latihan. Sebab bila soalan melibatkan esei ni, soalan 9, 10 dan juga 11 ini, dia dah pergi peringkat yang tinggi. Dia peringkat aplikasi, peringkat analisa dan peringkat mereka cipta. Jadi dia perlukan pelajar faham konsep dia, pelajar boleh menghuraikannya. Kan beza kan kalau pelajar lihat untuk soalan struktur, dia soal panjang, jawapannya pendek je. Tetapi bila masuk soalan esei ni, soalan dia pendek, dia nak jawapan yang panjang. Jadi pelajar perlu menguasai beberapa kemahiran. Okey, kita lihat soalan B. Dan untuk soalan B ni, bila masuk soalan 11, pelajar boleh diminta untuk menghuraikan eksperimen-eksperimen yang telah pelajar lakukan lah. Walaupun kita tak lakukan, tapi mana-mana eksperimen yang favourite tu cikgu ada nyatakan kan.
eksperimen yang favorite tu, kemungkinan akan ditanya untuk soalan 11 dan pelajar perlu menghuraikannya. Okey, kita lihat Rajah 9 menunjukkan carta alir bagi penghasilan bahan A. Ada OH daripada jus nenas melalui proses penapaian. Okey. Ini adalah bila karbon 2 ada OH ni adalah alkohol siri homolognya karbon 2. So, etanol. Daripada jus nenas melalui proses penapaian. Kita tapaikan, kita akan dapatlah etanol. Okey. Dan sebatian A ni, etanol ni, siri homolognya adalah alkohol. Dia boleh mengalami proses 1. Jadi alkena. Dia boleh mengalami proses 2 dengan cara tambahkan sebatian Q. Dia jadi ni C double bond O. Kat sini ada kumpulan alkil, kat sini ada kumpulan alkil. Dia boleh jadi ester. Macam ni Okey, soalannya berkaitan macam ni, nampak Soalannya, pelajar perlu memahami carta ini. Ini soalan peringkat tinggi lah bila masuk esei. Ini melibatkan soalan analisa. Pelajar perlu menganalisa carta yang diberikan, barulah pelajar boleh menjawab. So, proses 1 ni alkohol jadi alkana, maknanya ini adalah proses pendihidratan. Buang 1 molekul air, alkohol akan bertukar kepada alkena. Proses 2, alkohol jadi ester. Ada penambahan. Kalau kat sini kita lihat, alkohol jadi alkana, alkoholnya karbon 2. Alkananya karbon 2. Tetapi yang ini, alkoholnya karbon 2. Bila jadi ester, akan ada pertambahan lagi 3 karbon. Maknanya kita tahu bahawa dia ditambahkan dengan asid karboksilik yang mempunyai karbon 3. So, ini adalah sebatian Q adalah asid propanoik. Sebab kita dapat lihat ada 3 karbon kat sini Yang ada ikatan double bond dengan oksigen ini adalah molekul asid propanoik. Yang ini adalah daripada sebatian A, iaitu etanol. Okey, dalam soalan ini ditanya, kenapa sih proses 1, 2 dan sebatian Q? Okey, jadi terdapatlah menjawab. 1, pendehidratan. Proses 2 adalah menghasilkan ester. Prosesnya adalah pengesteran. Dan sebatian Q adalah asid propanoik. Dapat 3 markah dengan mudah. Itu cara menjawablah. 3 proses tadi yang seperti yang cikgu nyatakan. Okey, kita lihat soalan yang seterusnya. Lukis susunan radar sebagai proses 1. Proses 1 tadi tu proses pendihidratan. Yang ini semua pelajar tak dapat jawab. Dia bukan tak nak jawab, bukan tak dapat jawab, dia tak nak jawab. Sebab apa? Soalan kita dah berikan. Pelajar mesti, kalau kat kelas pun saya nampak pelajar seboleh-bolehnya nak meniru. Ini bila kita berikan soalan dekat rumah tak boleh jawab pula. Maknanya pelajar tidak mahu menjawab. Sebab dalam kimia, subjek lain cikgu tak tahulah. Dalam kimia cikgu kata boleh gunakan sumber-sumber yang ada. Pendihidratan. So macam inilah yang kita buat. Kita ada tabung didih ni. Nanti kita panaskan. Ini adalah serpihan porselin. Yang ini kita celupkan dengan etanol. So nanti dia akan jadi gas etena. Macam tu Okey. So dah selesai lah yang soalan ini. Dia rajah. Rajah ni mesti 2. Dan rajah ni dia mesti tepat. Rajah ni dia tidak boleh salah lah. Semua bahan kimia yang digunakan mesti dilabelkan. Dan rajah ni dah banyak kali cikgu maklumkan kepada pelajar. Mesti gunakan pensil dan pembaris. Dan kita boleh lihat dengan mudah lah. Jangan buat hand free. Walaupun cantik pun tak boleh. Kalau tak cantik lagilah jangan gunakan. Jangan, kalau awak jawab pun tak dapat markah lah sebab rajah yang teruk. So tengok kat sini macam mana dia buat penundu bangsen. Dia cuma buat macam ni je. Ini mewakili penundu bangsen pula. Ini mewakili kaki retot, nampak? Kaki retot. Ada juga pelajar yang jawab tapi dia tak buat ini So kena buat yang inilah. Patutnya dipanjangkan sikit lah. Merujuk kepada ini adalah kaki retot.
Sama dengan ini ya. Ini adalah kaki retot. Pelindung bangsen macam mana? Tak payah lukis pelindung bangsen. Kita cuma buat anak panah saja dan buat ayat panaskan. Ini ada telah cikgu maklumkanlah dalam kelas sebelum ini ya. Okey, selesai. So, satu lagi last sekali. Huraikan satu eksperimen untuk menghasilkan sebatian C ya. So, bila melibatkan penghuraian ni, maknanya eksperimen telah dilakukan. Asasnya bila huraikan ni, apa yang cikgu minta pelajar nyatakan, ada 3 benda. Apabila kita menghurai, kita huraikan mestilah kita nyatakan bahan yang kita guna. Bahan yang diguna. Kedua yang paling penting sekali adalah kaedahnya. Dan yang ketiga adalah keputusan. Okay. Ini asas dalam penghuraian. Ini kalau yang markah dia 3 pun penghuraian dia macam ni. Kalau markah dia 6 ni, penghuraian ni, markah yang tinggi dia berikan pada kaedah. Dan apa yang dia minta, dia akan berikan satu markah. Contoh yang kat sini kan, dia suruh huraikan satu eksperimen untuk menghasilkan sebatian C dan sertakan persamaan kimia yang terlibat. Maknanya, persamaan kimia ini akan membawa satu markah. Keputusan, satu markah. Bahan yang digunakan, satu markah. 1, 2, 3. Markah yang lain kat sini ialah markah kaedah. 3 markah. Jadi macam itulah cara menjawab. Kalau huraian untuk bahagian A, 3 markah dia berikan dekat bahan, kaedah yang simple dan juga keputusan. Tetapi bila menghuraikan dan membawa markah yang besar, apa yang dia minta? 1 markah. Dan markah lain akan diberikan pada markah kaedah dan mesti buat dalam bentuk numbering lah. Kaedah ni kita mesti nomborkan dia. Ada nombor 1, ada nombor 2, nyatakan keputusannya apa dan apa yang dia minta. Sepatutnya pelajar jawab macam ni ya. Maknanya kaedah itu dia mesti ada pengukuran. Macam ni lah. 2 cm padu. Larutan ini adalah bahan dia. Larutan apa? Etanol. Masuk apa? Tabung didih. Yang kita boleh panaskan tabung didih. Kalau tabung uji tu kurang sesuai lah. Mungkin dia akan tolak markah ataupun dia berikan markah ikut skema tahun semasa. Lepas tu apa yang kita akan buat? Kita masukkan pula. Bila kita masukkan, kita tak boleh kata masukkan saja tanpa pengukuran bahan secara kuantitatif. Mesti ada pengukuran. Oleh kerana yang kita gunakan ini adalah sebatian kovalen, jadi kita tak nyatakanlah kepekatannya. Kalau dia larutan, yang ada kepekatan kena nyatakan. Lepas tu tambahkan larutan asid propanoik. Seterusnya tambahkan beberapa titis asid sulfurik pekat. Panaskan, tuangkan, cecair. Ini adalah pemerhatian. Ini adalah pemerhatian. Pemerhatian ni maksudnya keputusan dia. Pemerhatian. Dan ini adalah persamaan kimia terlibat yang dia minta akan membawa satu markah. Jumlah keseluruhan markahnya adalah 20. Okey. So, kita dah selesai dengan soalan esei 9 sampai 11. Kita dah bincang, selesaikan sampai situ. Okey, untuk soalan